الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Jadi kata yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung tajuk ibadat dalam usia senja, dalam ketika usia senja, bab berkaitan dengan taubat, dan saya ambil daripada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Jadi di antara amalan yang paling afdal sekali dalam usia kita yang sudah mencapai umur 50-an, 60-an, 70-an dan ke atas adalah dengan kita memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah. Adapun amal ibadah yang paling afdal sekali adalah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata Imam An-Nawawi, wa qala al-ulama taubatun wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu merupakan satu kewajiban kepada setiap muslim. Siapa yang kata wajib? Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hadis Nabi dan juga ijma' di kalangan para alim ulama yang menyatakan bahawa taubat adalah wajib kepada siapa? Kepada setiap orang muslim yang berdosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar, mengikut dzambin daripada dosa-dosanya. Satu hari tuan-tuan, Uday bin Iyad, seorang ulama tabi'in yang sangat zuhud, seorang ahli muhaddis dan juga ahli fiqh yang sangat masyhur. Dia hidup pada tahun, dia mati pada tahun 187 Hijrah. Satu hari dia bertemu tuan-tuan dengan seorang pakcik. Lalu dia berkata kepada pakcik tadi, "Pakcik, berapa umur pakcik?" Maka pakcik tadi pun berkatalah, "Umur saya 60 tahun." Lalu berkatalah Uday bin Iyad, bermakna pakcik sekarang ini sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebentar lagi pakcik akan sampai ke destinasinya. Maka pakcik tadi terus berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maknanya pakcik itu fahamlah, maknanya bila kita dah masuk umur 60-an, 70-an, maknanya tunggu masa sahaja untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkata lagi Uday bin Iyad, pakcik faham tak makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka pakcik tadi pun tengoklah kepada Uday bin Iyad, kerana dikenal Uday bin Iyad ini adalah seorang ulama yang terkenal ketika itu. Uday bin Iyad ini tuan-tuan dikenali dengan Abidul Haramain, hamba kepada dua tanah haram, yang tinggal di Mekah dan juga di Madinah. Dia tidak pernah meninggalkan dua kota suci ini kerana beribadat kepada Allah. Hadis-hadisnya banyak diambil oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan diletakkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selain daripada dia terkenal sebagai seorang muhaddis, dia juga terkenal sebagai seorang alim az-zahid, seorang alim yang sangat zuhud, az-zahid zuhud, dan al-faqih, yang faqih di dalam bab masalah agama. Maka berkatalah pakcik tadi kepada Uday bin Iyad, "Wahai anak," sudah jelaskan kepada pakcik, ada makna lebih lanjut dari apa yang pakcik sebut tadi. Maka berkatalah Uday bin Iyad, pakcik berkata,
bahawa kita ni akan kembali kepada Allah. Kita datang daripada Allah, kita kembali kepada Allah. Pakcik tahu tak, apabila pakcik menyedari bahawa kita ni akan kembali kepada Allah bila-bila masa sahaja, adakah pakcik sudah menyediakan amalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah pakcik menyedari bahawa pakcik akan disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap usia, segala usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang pakcik hidup 60 tahun ini? Adakah pakcik sudah menyediakan jawapan-jawapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, jadi pakcik tadi pun terus menangis. Maka berkatalah Fudayl bin Iyad, lakukanlah satu amalan seperti mana yang saya cadangkan kepada pakcik. Lalu dia pun menyebut di dalam satu syair yang terkenal di dalam kitabnya Al-Hilal. Apa syair tersebut? Tuhsinu fima baqiya, tughfiru laka ma madha wa ma baqiya, wa in asabta fima baqiya akhazta ma madha wa ma baqiya. Semua cantik kata-kata tersebut tuan-tuan. Apa maksudnya? Tuhsinu fima baqiya. Pakcik start daripada sekarang berbuat baiklah, perbaikilah amalan kebaikan, amalan soleh dengan sakit-baki umur pakcik yang ada. Sakit-baki umur pakcik yang ada, kita pun tak tahu berapa tahun lagi pakcik boleh hidup, tetapi berazamlah untuk memperbaiki amalan-amalan yang baik. Jangan sekali-kali buat betul-betul yang munkar. Tuhsinu fima baqiya, perbaikilah amalan-amalan kebaikan dengan sakit-baki umur yang pakcik yang masih lagi ada. Tuhsinu fima baqiya, yughfiru laka ma madha, nescaya Allah akan ampunkan semua dosa-dosa pakcik yang lepas-lepas. Bermula daripada umur balik pakcik, katakanlah umur balik pakcik misalnya 13 tahun, 14 tahun, sampai ke umur 16 tahun, Allah ampunkan dosa. Dengan sebab kita berazam untuk memperbaiki amalan kita, dan dengan sakit-baki umur yang ada, lepas-lepas tu Tuhan tak tengoklah, Tuhan ampunkan segala dosa-dosa kita. Wa ma baqiya, demikian juga bagi umur pakcik yang akan datang. Lepas Allah ampun, akan datang juga Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Jadi itulah cadangan Fudayl bin Iyad. Jadi tidak ada satu amalan yang paling afdal dalam usia kita yang seperti itu. Amalan yang paling afdal dalam usia kita yang seperti itu, melainkan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita memperbaiki amalan-amalan kita yang lepas-lepas, qada balik apa-apa yang lepas, buat sunat, jangan tinggal sunat, terutama sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat witir, perbanyakkanlah sedekah, maafkanlah semua kesalahan-kesalahan orang. Wa in asabta bima baqiya, kalau dah pakcik start daripada sekarang umur 60 tahun, pakcik melakukan maksiat, pakcik melakukan kejahatan, khazata ma madha, Allah akan hukum segala amalan pakcik hak lepas-lepas dianggap sebagai berdosa. Wa ma baqiya, demikian juga bagi umur pakcik, mungkin pakcik boleh hidup 2 tahun lagi ke 5 tahun lagi ke, Allah akan hukum dengan menghukumnya sebagai seorang yang melakukan maksiat. Maka perbanyakkanlah pakcik istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa pakcik yang lepas dan juga yang akan datang. Dan dalam usia pakcik yang seperti ini, jangan sekali-kali terlibat dengan benda-benda maksiat. Jangan ambil benda-benda yang muka. Sebagai contohnya, masih lagi bermuamalah dengan sistem riba dan seumpamanya. Lepas-lepaslah. Kita minta ampun dengan Allah, kita istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pakcik tadi pun diajar oleh Fudayl bin Iyad supaya memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim
la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itulah dia istighfar. Adapun taubat, seperti mana disebut oleh Imam An-Nawawi, taubat ini tuan-tuan mempunyai hukum-hukum yang tersendiri. Dia berbeza dengan istighfar. Jadi taubat ini dia ada 3 jenis, seperti mana yang saya cerita pada 2 minggu yang lepas. Yang pertama dikenali sebagai taubat. Itulah dia orang yang takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertaubat sebab dia takut kepada azab Allah. Sikit lagi dia akan mati. Sedaya dia akan dihembangkan ke dalam neraka. Jadi kita ni tuan-tuan, bila mati tuan-tuan, tempat kita ke dalam neraka lah jika sekiranya kita tidak sempat nak bertaubat kepada Allah. Jadi terlebih dahulu akan dibersihkan daripada dosa-dosa. Inilah seperti mana yang berlaku kepada seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang cuba nak berzina dengan sepupu dia, tinggalkan zina tersebut, sedangkan dah ending dah tuan-tuan, dah saat-saat akhir dah. Dalam hadis tersebut dia sebut sampai ke duduk di atas perempuan, paha bertemu dengan paha. Itu sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sepupu dia, perempuan dia berkata, ittaqillah, dia kata jangan kita merosakkan apa tu disebut dalam hadis tersebut. Dia kata apa, cincin, disebabkan dengan cincin. Jangan masukkan jari ke dalam cincin melainkan dengan haknya. Itu kiasan. Sehinggalah lelaki tadi bila sebut ittaqillah tu dia lagi maka dia kata, ya Allah, jika sekiranya apa yang aku lakukan tadi, aku tinggalkan dosa kerana takut kepadamu, kerana taubat aku kepadamu, maka selamatkanlah kami di dalam gua ini. Cerita bagaimana dia terkepung di dalam gua. Dan taubat inilah juga tuan-tuan yang berlaku kepada Fudail bin Iyad. Kepada Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad ni tuan-tuan, dahulunya adalah dikenali sebagai seorang yang suka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut di dalam kitab tafsir bahawa beliau ni adalah seorang perampok. Ini Fudail bin Iyad yang saya sebut tadi, tuhsinu fima baqiya yughfiru laka ma madha wa ma baqiya wa in asa'ta bima baqiya uqista bima madha wa ma baqiya. Fudail bin Iyad ni tuan-tuan, seperti mana disebut di dalam kitab tafsir bahawa dia ni adalah samsin yang sangat hebat, gangster yang sangat hebat, seorang perampok tuan-tuan. Tetapi akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah di mana beliau bertaubat kepada Allah disebut di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Nah, di antaranya di dalam mentafsirkan ayat surah Al-Hadid. Dan satu hari tuan-tuan, selepas daripada dia merampok, dia pun dapat keuntungan yang banyak, maka dia pun buatlah pesta. Macam cerita kita tengok Alibaba tu lah, penyamu Alibaba tu kan, cerita Piramli macam tu lah. Buat jamuan besar-besaran, minum tari-menari dengan minum arak apa semua sekali. Dengan dia punya perempuan-perempuan apa semua sekali tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan, dia mudah letih. Dia pun tertidur tuan-tuan. Dia berpesta ni tuan-tuan di bawah pokok. Di bawah pokok. Di malam hari di bawah pokok. Tiba-tiba kawan dia berbelah belakang, balik belakang tuan-tuan. Dia pun tersedar tengah-tengah malam, tiba-tiba dia terdengar orang sedang membaca ayat Al-Quran, sepotong ayat Al-Quran. Surah Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl wa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mawtiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah sampainya masa untuk orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk hati mereka takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Bila kamu ni nak berhibur,
Sampai bila kamu ni nak berhibur, nak melakukan kemungkaran, nak merompok? Belumkah sampai masanya bagi orang yang mengaku dirinya orang-orang yang beriman untuk takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, untuk takut akan kematian? Mati itu datang bila-bila masa sahaja. Antakhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk hati mereka takut kepada Allah. Wa ma nazala minal haq, dan juga mengikuti kebenaran, yakni ikut Islam dah. Bila kamu ni nak ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, takut kepada azab Allah, bila dah kamu ni nak ikut kebenaran? Sampai mati dahulu baru nak ingat pada Allah, baru takut pada Allah, baru nak ikut kebenaran. Itu maksud ayat tersebut. Satu ayat terpulang kepada kita orang-orang yang mukmin yang dalam keadaan lalai, tidak sedar diri dah, masih lagi bergelombang dengan dosa. Walaupun dah umur dah tua dah, masih lagi bergelombang dengan dosa. Bergelombang dengan dosa. Jadi ayat tersebut, tuan-tuan, seolah-olah dibicarakan kepada beliau, tersentak beliau tu. Wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl, jangan kamu jadi seperti mana ahli kitab sebelum daripada kamu. Jadi kenapa Allah membuat perumpamaan ahli kitab? Sebab ahli kitab ni tuan-tuan, di antaranya adalah pengikut-pengikut para anbiya alaihi salatu wassalam, yang terdiri daripada pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa. Mereka ini tuan-tuan adalah alim ulama, pengikut kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Qala alaihimul amad, apabila berlalunya masa yang panjang tanpa peringatan daripada para anbiya mereka, daripada Nabi Isa tu tuan-tuan, sehinggalah Nabi kita Muhammad kan berapa ratus tahun tidak ada Rasul. Jadi sebab itulah zaman tersebut dikenali dengan zaman agama munafak, agama hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab ajarannya telah diselewengkan oleh puak-puak Kristian ni. Asalnya Kristian itu orang Islam, telah diselewengkan oleh puak-puak Kristian, oleh orang-orang Yahudi tuan-tuan. Jadi sebab itulah sebahagian daripada datuk nenek moyang Nabi kita Muhammad, sehinggalah Nabi kita Muhammad, ayah Nabi kita Muhammad, mengikut agama Nabi Ibrahim. Mereka tak ikutlah tuan-tuan agama Nabi Musa, Nabi Isa. Sedangkan Nabi Ibrahim atas daripada Nabi Musa, Nabi Isa lagi. Tetapi disebabkan penyelewengan yang berlaku di kalangan agama Nabi Isa, Nabi Musa, agama Kristian, agama Yahudi, menyebabkan orang-orang yang cintakan kepada agama ni tuan-tuan, mereka ikut syariat agama Al-Hanif, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka kahwin cara agama Nabi Ibrahim. Sebab tu Nabi kata, datuk nenek moyangku bukannya penzina, datuk nenek moyangku adalah berkahwin mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apabila berlalunya masa yang panjang tanpa ada Nabi yang memberi peringatan kepada mereka, fadala alaihimul amad, baqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Ini yang berlaku kepada ahli kitab. Dan itulah kita hari ini tuan-tuan sangat bimbang apabila masjid-masjid ditutup, kuliah tidak ada orang, dah semakin selesa tuan-tuan. Duduk lepak-lepak dekat rumah. Mereka boleh lepak di kedai kopi, mereka boleh lepak dekat rumah, tetapi nak datang ke masjid, nak berjemaah, nak dengar kuliah, masjid ditutup. Ini yang paling takut sekali tuan-tuan. Kita takut seperti mana berlaku kepada Bani Israel, disebabkan tidak ada peringatan daripada para Rasul, menyebabkan hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dengan sebab hati yang keras tadi menyebabkan mereka menjadi fasik. Kemudian Allah sebut ayat seterusnya, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mawtiha, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan bumi yang kering kontak dengan turunnya hujan. Pada pasir yang kering kontak tuan-tuan, bila turunnya hujan, Allah hidupkan sehingga boleh tumbuh berbagai-bagai jenis tumbuh-tumbuhan. Ambillah iktibar. Jadi apa kaitannya ayat ini tuan-tuan dengan ayat yang sebelum ini, yang Allah Subhanahu wa taala tegur hati orang-orang mukmin yang mengaku dirinya mukmin tetapi bergelumang dengan dosa. Yang tidak berzikir kepada Allah, ingat pada Allah, yang tidak mengikut kebenaran. Tiba-tiba ayat ini pula cerita tentang bagaimana Allah menghidupkan bumi yang kering kontak.
Jadi kata ahli fasir, di antaranya saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Said Qutb di dalam fi Zilalil Quran. Bagaimana Allah membuat perbandingan. Nah, jika sekiranya Allah mampu tuan-tuan untuk menghidupkan tuan-tuan bumi yang kering kontang dengan turunnya hujan, demikian juga hati manusia. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan hati manusia yang kering kontang tadi dengan siraman wahyu daripada Allah, ayat Al-Quran. Itulah yang menyebabkan Qudir yang seorang, dia ini adalah seorang penyambung tuan-tuan, disirami dengan wahyu Allah, dia akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat daripada dosa. Ketika itu umur dia tuan-tuan hampir 50 tahun dah. Maknanya kita hari ini belum terlambat lagi dah untuk kita bertaubat. Sehinggalah dia bertekad untuk bertaubat, dia kembali kepada Allah tuan-tuan. Habis dia tinggalkan segala hidup mewah dia, hidup glamour dia, hidup dalam keadaan maksiat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, akhirnya dia belajar sehingga menjadi ulama yang zuhud, ulama muhaddis, ulama fiqh yang sangat masyhur, yang hari ini kita ambil kata-katanya yang sangat indah, kata-katanya sungguh indah tuan-tuan, disebut di dalam kitab-kitab tasawufnya. Itulah dia Qudir. Jadi kalau mengikut ahli tafsir bahawa ayat ini diturunkan kepada para sahabat, sebab surah ini, surah Al-Hadid ini diturunkan di Madinah. Ayat Madaniyah diturunkan kepada para sahabat yang berada di Madinah. Kenapa Allah turunkan kepada para sahabat di Madinah ni tuan-tuan? Adakah ada di kalangan para sahabat yang buat maksiat, yang tak ingat pada Allah, yang tak takut kepada Allah, yang tidak mengikut kebenaran? Ya, memang ada. Tetapi tidaklah sampai mereka melakukan kemungkaran. Nah, ayat ini diturunkan kepada beberapa orang sahabat. Nah, kalau mengikut ahli tafsir, di antaranya ada beberapa orang sahabat ni tuan-tuan, sebelum daripada berhijrah, mereka ni boleh datang dalam perjumpaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan negara dalam keadaan terdedah. Mereka hadir perjumpaan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam. Dah ketika itu basuh saja tuan-tuan, bayang yang diberikan oleh baginda Rasulullah. Hebatnya mereka. Walaupun tekanan begitu hebat, Nabi pergi ke mana pun mereka ikut. Sembahyang di belakang Nabi walaupun di celah-celah bukit tuan-tuan. Tapi bila dia berhijrah ke Madinah tuan-tuan, ada di antara para sahabat ni yang telah tenggelam dengan kemewahan itu. Mereka sudah ada perniagaan, mereka sudah ada kebun-kebun, sehingga sembahyang berjemaah pun tidak bersama dengan Nabi. Bagaimana Allah kasih kepada umatnya tuan-tuan. Orang yang tak sembahyang jemaah, yang tak ikut kuliah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan ayat ini kepada mereka. Apabila ayat ini turun kepada mereka, terus mereka berlari menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'na, mereka kata kami telah dengar, wa ata'na, kami taat padamu ya Allah ya Rasulullah. Mereka tinggalkan segala harta-harta mereka. Mereka kembali kepada Allah. Sebab ada hidup selesa dalam Madinah tuan-tuan, negara Islam. Harta melimpah ruah. Kalau dahulu tuan-tuan hidup dalam keadaan tertekan, mereka boleh buat ibadat dalam keadaan tertekan. Hari ini hidup dalam keadaan selesa lah. Lama kelamaan oleh kerana tak semayang berjemaah dan tak ikut kuliah Nabi ni rasa selesa dah tuan-tuan. Tak ingat dah. Tuan-tuan, tentang hari akhirat. Dan itulah kita. Kadang-kadang dengan sebab kita ni tak datang ke masjid, tuan-tuan, tak dengar kuliah, menyebabkan kita ni rasa selesa dengan dosa-dosa yang kita buat. Tak kisahlah dengan dosa-dosa yang kita buat. Macam-macam lah. Kita terlibat diri kita dengan perkara-perkara mungkar. Jadi ayat ini tuan-tuan boleh menghidupkan hati-hati orang-orang yang kering kontang. Seperti mana Allah turunkan air hujan menghidupkan bumi yang kering kontang, demikian juga dengan sebab kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita kembali tuan-tuan. Demikian juga kisah Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri itu tuan-tuan seorang penyambung. Hidup dia tu seorang penyambung. Tuan-tuan, saya tak ingat cerita dia macam mana tuan-tuan. Macam mana dia boleh ni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ulama tabi'in yang terkenal.
Di antaranya tak silap saya dia cuba nak menyamu orang. Ada. Jadi orang tadi dia kata, "Hey, kamu tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tuhan yang bagi rezeki kepada kamu. Tiba-tiba kamu lawan Allah, kamu buat maksiat kepada Allah. Kalau kamu nak menyamu, kamu nak buat maksiat, pergilah ke bumi yang lain." Ketika itu barulah dia terfikir, dia kata, "Tak ada bumi lain untuk aku lari. Inilah bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk aku." Dia kata, Allah dah bagi kesenangan, bagi kemewahan, bagi dia hidup, tiba-tiba lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya pergi ke bumi yang lain. Tak ada dah bumi yang lain. Akhirnya dia bertaubat. Demikian juga kisah Rabi'atul Adawiyah. Dia dulu tuan-tuan pelacur. Ibu kisah dia pelacur. Kalau tuan-tuan pergi ke Baitul Maqdis, di atas Jabal Az-Zaitun, tempat di mana Nabi Isa naik ke langit. Nabi Isa dia angkat ke langit di Jabal Zaitun. Jabal Zaitun ni jabal yang paling tinggi, tuan-tuan. Sebab itulah ada ulama kata ayat Waddin wal Zaitun tu yang disebutkan kepada bumi Bukit Zaitun tu lah, yakni di bumi Palestin. Nah, di situ ada makam Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni dahulu penzina, dahulu pelacur. Dia ada kisah dia macam mana dia boleh bertaubat kepada Allah. Sebab apa dia bertaubat kepada Allah? Sebab dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita-cerita ini semua memberi motivasi kepada kita, tuan-tuan. Bagi mereka yang melakukan maksiat, belum terlambat untuk kita kembali kepada Allah, taubat kita kepada Allah. Maka kata ulama, taubat kepada Allah bagi kita orang awam kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan dah terima dah. Tak ada masalah. Sebab apa kita taubat? Sebab kita takut dengan Allah, takut kepada azab Allah. Tak ada masalah, tuan-tuan. Itulah taubat yang terbaik. Taubat yang terbaik. Adapun taubat bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang terpilih oleh Allah, dikenali sebagai munib. Sebagai munib, mereka ini kembali kepada Allah. Mereka ni, tuan-tuan, malu nak buat maksiat kerana mengenangkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Sebab itulah mereka ni sentiasa kembali kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadisnya bahawa orang yang sentiasa menjaga sembahyang sunat duha adalah dikenali sebagai golongan awabin. As-salatul awabin, sembahyang sunat duha itu adalah sembahyang sunat golongan awabin, tuan-tuan. Ai kasratul rujuk wa taubatu ila Allah, yakni mereka yang banyak kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi kita, tuan-tuan, cubalah kita istiqamah dengan mendirikan sembahyang sunat taubat. Kita bertaubat daripada dosa kerana takut kepada Allah. Dalam masa yang sama kita rasa malu nak buat maksiat. Bahkan, tuan-tuan, kita rasa malu untuk melakukan maksiat dan kita cuba untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan naik makam kepada golongan al-munimun ataupun awabin, disebut sebagai golongan awabin, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adapun, tuan-tuan, golongan para anbiya, taubat mereka dikenali sebagai golongan awabin. Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Itulah dia kisah Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ini dinamakan taubatnya adalah taubat awabin, yakni mereka ni, tuan-tuan, tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan setiap detik dan saat mereka redha dengan musibah yang melanda diri mereka. Mereka sentiasa merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sentiasa memuji Allah, berzikir kepada Allah, dan mereka sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia taubat para anbiya. Di dalam kisah Nabi Ayub, Tuhan kata, "Inna wajadnahu sabira." Sesungguhnya kami dapati Ayub adalah seorang manusia yang paling sabar. Ni'mal abd. Inilah sebaik-baik hamba. Ini sebaik-baik hamba, walaupun diuji dengan berbagai-bagai ujian, walaupun akhir sekali diuji seperti mana kanser lah, tuan-tuan, di mana gugur dia punya kulit-kulitnya, daging-dagingnya. Tapi nak kata sampai ke berulat seperti mana disebut di dalam kitab tafsir, kita tak setujulah. Bahkan Al-Fakhr Razi, Imam Al-Razi, seorang ulama tafsir yang terkenal, dia kata kisah
di mana Nabi Ayub alaihissalam tuan-tuan berulang tu adalah kisah Israeliat yang tidak sesuai dengan maqam Nabi Ayub. Sebab tugas Nabi Ayub adalah berdakwah. Jadi sampai ke ulat tuan-tuan, sampai ke busuk, itu dah sampai ke peringkat di mana tak sesuai lah dengan peringkat para anbiya. Sebab manusia akan lari daripada beliau. Jadi buat apa Nabi Ayub diutuskan kalau manusia lari? Ada lari kerana dakwah tu biasa, tapi lari kerana penyakit. Kan benda tu kan boleh. Innahu awwab. Cuba tengok perkataan awwab. Allah puji dalam Al-Quran. Awwab ni maksudnya kasratul rujuk, wa taubatu ila Allah, wa kasratul zikrun. Banyak zikir, taubat, walaupun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang saya sebut bahawa taubat itu adalah satu benda yang wajib, min kulli wajibatun min kulli zambin. Kata Imam Nawawi, wajib kepada mereka yang melakukan dosa, min kulli zambin. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Jadi jangan kita tangguh-tangguhkan taubat kita. Dan Imam Ghazali sebut bahawa kita ni hari ini memerlukan taubat yang baru. Al-taubatu yahtaju ila taubat. Taubat memerlukan kepada taubat yang baru. Sebab apa tuan-tuan? Mak kita tinggal sembahyang hal lepas kita belum taubat lagi. Lepas tu kita tangguh-tangguhkan sembahyang kita. Tuan-tuan. Sebab itulah kita kena taubat yahtaju ila taubat. Kita tinggalkan sembahyang zaman muda-muda kita dahulu kita qada ke belum lagi. Dah kita tak bertaubat, kita tak qada lagi. Sebab itulah taubat tu yahtaju ila taubah, yahtaju ila taubah. Berapa kali dosa kita? Dosa kerana meninggalkan sembahyang, dosa kerana melengah-lengahkan qada sembahyang, dosa kerana kita tidak bertaubat. 3 kali dosa kita tuan-tuan. Bayangkan itu baru bab sembahyang, belum lagi bab-bab yang lain. Sebab itulah Imam Ghazali kata kita orang Islam ni taubatun yahtaju ila taubat. Taubat memerlukan taubat yang baru. Taubat memerlukan taubat yang baru kerana kita ni banyak dosa. Jadi kata Imam Nawawi, wajibatun min kulli zambin. Taubat itu adalah wajib kepada mereka yang melakukan dosa. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, maka wajib taubat sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Tetapi dosa kecil ni tuan-tuan, adakah wajib kita bertaubat daripada dosa kecil? Itu khilaf di kalangan para ahli ulama. Tetapi dosa kecil ni tuan-tuan, kalau kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kita ingat dosa-dosa kecil yang kita buat, kemudian tuan-tuan kita rajin datang ke masjid, dia boleh gugur. Dia boleh gugur tuan-tuan dengan kita datang ke masjid, dengan kita ambil wudu, seperti mana disebut dalam hadis. Nabi kata siapa yang berwudu gugur dosa-dosa kecil. Dalam masa yang sama kita istighfar banyak-banyak kepada Allah. Sebab itulah Nabi dia beristighfar 99 kali, 100 kali. Dan satu riwayat menyatakan 70 kali. Bukannya Nabi itu banyak dosa. Tuan-tuan, tetapi menunjukkan sifat sebagai seorang hamba Allah. Orang yang bertaubat ini adalah sifat hamba Allah. Seperti mana Nabi Ayub. Kenapa dia bertaubat? Dia bukannya banyak dosa. Kerana sifat dia sebagai seorang hamba Allah. Taubat ini termasuk di dalam zikrullah yang paling besar. Zikir Allah yang paling besar. Kita tuan-tuan ambil wudu, tuan-tuan gugur dosa-dosa kecil. Kita berjalan kaki pergi masjid, tuan-tuan gugur dosa-dosa kecil. Masuk saja masjid tuan-tuan, kita sembahyang sunat 2 rakaat, gugur dosa-dosa kecil. Kita duduk dalam majlis ilmu seperti ini, gugur dosa-dosa kecil kita. Dan satu lagi tuan-tuan, gugurnya dosa-dosa kecil dengan sebab kita meninggalkan dosa besar. Dengan sebab kita meninggalkan dosa besar. Sebab itulah Allah SWT sebut dalam Al-Quran, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kabair, jika sekiranya kamu meninggalkan dosa-dosa besar. Apa contoh dosa besar? Dosa besar ni tuan-tuan senang je. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, semua jenis ancaman neraka itu semua dosa besar. Ancaman dibalas dengan azab, ancaman dibalas dengan neraka, itu adalah dosa besar. Kesimpulannya macam tu tuan-tuan. Ma tunhauna anhu, apa yang ditegur oleh Allah. Jadi jika sekiranya kita menjauhi dosa-dosa besar, apa yang ditegur oleh Allah SWT, apa yang dilarang, kafir
ankum sayyi'atikum. Nescaya Allah akan kifarahkan dosa-dosa kecil kita. Sebab itulah Nabi sebut Jum'ah ila Jum'ah kafaratun bainahuma. Antara satu Jumaat dengan satu Jumaat, kita datang awal sembahyang Jumaat, tuan-tuan, kita beristighfar, kita buat ibadat pada hari Jumaat, sehingga hari Jumaat yang akan datang, kata Nabi, boleh mengkifarahkan dosa-dosa kita. Tapi Nabi bagi syarat. Apa dia? Selagi mana kita menjauhi di antara dua dosa besar, di antara dua perkara tersebut, dua Jumaat tersebut. Demikian juga Nabi kata, antara Ramadan dengan Ramadan, antara sembahyang fardu dengan sembahyang fardu, as-salatu maktubah wa baina salatu maktubah, antara sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu seperti ini, dalam masa yang sama kita tak buat dosa, Allah kifarahkan dosa-dosa kita. Tapi selepas sembahyang maghrib, tuan-tuan duduk pergi mengata orang, tuan-tuan di kedai kopi, buat dosa, tuan-tuan, dosa besar tak jadi. Tuhan tak kifarahkan dosa kita, walaupun tak dibawa berjalan kaki ke masjid, walaupun aku sembahyang sunat kat masjid, tak jadi, tuan-tuan, selagi mana kita menjauhi dosa-dosa. Mukafir antum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah, dan kami akan masukkan kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah adakah dosa kecil wajib kita bertaubat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, itu khilaf dengan di kalangan para alim ulama. Bagi contohnya tuan-tuan, di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam bin Urijal Al-Hambali menyatakan bahawa ada alim ulama telah mewajibkan bertaubat daripada dosa-dosa kecil itu. Ini merupakan pandangan ulama mazhab Hambali dan juga mazhab-mazhab yang lain di kalangan ulama fiqh. Maknanya besar tu tuan-tuan. Pandangan ini semua ulama fiqh, hampir seluruh ulama fiqh, termasuklah Imam Syafi'i kita, bahkan ulama akidah dan lain-lain lagi. Dalil dia tuan-tuan, antaranya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita tentang dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Selepas Allah menyenaraikan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, Allah memerintahkan kita bertaubat di akhir ayat tersebut. Ini menunjukkan kata ulama bahawa dosa besar wajib bertaubat, dosa kecil juga wajib bertaubat. Bagi contohnya Allah sebut dalam surah An-Nur, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang mukmin supaya menundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka. Tunduk pandangan tuan-tuan, itu dosa kecil tu tuan-tuan. Kita tu tengok liar mata, dia tengok perempuan tuan-tuan duduk jalan, dosa kecil. Wa yahfazu furujahum, jaga kemaluan dia, jangan berzina. Tuan-tuan, itu dosa besar. Kalau kita tuan-tuan berzina, dosa besar. Daripada mata lah tuan-tuan, boleh membawa kepada zina. Jadi sebab itulah tuan-tuan, mengikut satu statistik, anak-anak muda kita hari ini terdedah dengan kes zina, kes tuan-tuan, kes gambar porno tuan-tuan, begitu hebat sekali. Hampir 75% anak-anak muda kita tuan-tuan tengok dia punya gambar-gambar porno. Sebab itulah kes zina hari ini begitu berleluasa. Dan benda zina ni dah menjadi macam biasa. Jadi benda biasa dalam masyarakat kita. Jadi jagalah anak-anak kita tuan-tuan supaya tidak terlibat dengan zina. Berpunca daripada tadilah gambar-gambar porno tadi. Sebab itulah dalam Islam mengajar kepada kita yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan. Bukankah daripada mata lahirkan dalam hati kita tuan-tuan, daripada mata tuan-tuan menyebabkan lahirnya apa yang di dalam hati kita dan juga menjaga kemaluan. Zalika azka lahum, itulah yang lebih baik bagi kamu. Last sekali tuan-tuan, itu contoh dosa besar dan dosa kecil. Dan last sekali Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat tersebut, tuan-tuan, ayat 20, ayat 30. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Setelah Allah perintahkan kepada orang lelaki, orang wanita menundukkan pandangan, jaga kemaluan, akhir sekali Tuhan kata wa tubu ila Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Jami'an, wahai semua orang Islam, ayatul mu'minin la'allakum tuflihun,
mudah-mudahan kamu berjaya. Itu contoh ayat yang pertama. Di kalangan ulama yang menyatakan bahawa dosa kecil juga wajib bertaubat, bukan sahaja jaga kemaluan dan daripada berzina dan dia bertaubat, tapi ni pandangan mata kita, perabi mata ni tuan-tuan. Hari ini banyak berzina mata dan dalam TV, dalam handphone, depan mata kita. Aku wajib juga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain dalam surah Al-Hujurat ayat yang sebelah ini di antara dalil dari ulama yang menyatakan dosa besar dan dosa kecil wajib bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, ya la yasqat qaumun min qaumin. Janganlah kamu mempersendakan, menghina satu kaum daripada satu kaum. Asa yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in asa yakuna khairan minhum. Dah, mungkin mereka lebih baik daripada kamu. Orang yang kamu hina tu. Demikian juga wanita. Janganlah menghina wanita yang lain. Mungkin orang yang dihina tu lebih baik daripada orang yang menghina. Jadi ulama kata yaskhar ini asalnya adalah dosa kecil. Kita menghina, kita kecil-kecilkan orang lain, memandang rendah orang lain, asalnya adalah dosa kecil. Wala tanbizu anfusakum, dan jangan kamu mengaibkan orang lain. Mengaibkan, saja mengaibkan, nak menjatuhkan maruah orang lain, nak kenakan orang lain. Macam-macam lah caranya. Melalui WhatsApp ke apa semua sekali. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu menggelar mereka ini dengan gelaran-gelaran yang buruk. Akhir sekali Tuhan sebut apa? Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat daripada dosa kecil tersebut, mereka inilah orang-orang yang zalim. Asalnya benar ni tuan-tuan, dosa kecil. Mempersendakan orang, menghina orang, mengaibkan orang, bagi gelar kepada orang yang bukan-bukanlah. Kalau mamak ketok lah, macam-macam lah. Mamak pendek lah, macam-macam lah. Ini asalnya dosa kecil, tetapi dia boleh jadi dosa besar. Akhir sekali dalam ayat ini Tuhan kata, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, mereka ini termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Zalim ni tuan-tuan, adik-adik, pastilah. Jauh sikitlah daripada kafir. Alhamdulillah. Itu adalah pandangan ulama yang menyatakan bahawa dosa kecil juga wajib bertaubat. Ada juga ulama yang tidak mewajibkan taubat daripada dosa-dosa kecil. Pandangan ini adalah pandangan golongan Mu'tazilah sahaja. Hanya Mu'tazilah sahaja yang kata bahawa dosa kecil tidak bertaubat. Dan yang ketiga, di kalangan ulama kemudian pula ada yang berkata yang wajib adalah salah satu daripada dua perkara. Sama ada kita bertaubat daripada dosa-dosa kecil ataupun melakukan suatu kebaikan yang dapat menghapuskan dosa. Maknanya tuan-tuan, kalaulah kita tak nak taubat daripada dosa-dosa kecil, maka banyaklah buat amalan-amalan kebaikan. Kita azan baca. حي على الصلاة
Jadi pendapat yang ketiga, pendapat yang menyatakan bahawa yang wajib adalah salah satu daripada dua perkara, sama ada dengan kita bertaubat daripada dosa-dosa kecil ataupun melakukan kebaikan, dengan banyak melakukan amalan-amalan kebaikan lah, sembahyang sunat, baca Quran, puasa, tolong orang, maafkan orang. Sebab dengan melakukan banyak kebaikan tersebut dapat menghapuskan dosa. Itu pendapat yang ketiga. Adapun pendapat yang keempat, inilah pendapat yang kita pilih, yang dipilih oleh Ibn Rajab. Sebab dia kata Ibn Atiyah telah meriwayatkan dua pandangan berkaitan dengan dosa kecil ini, penghapusan dosa kecil ini. Yang pertamanya dengan kita mengerjakan amalan-amalan fardu yang boleh menghapuskan dosa kecil. Kita buat amalan-amalan sunnah, dia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Tapi di sana ada hadis Nabi, ada ayat Al-Quran yang jelas seperti mana kita baca tadi, bahawa dosa kecil mesti bertaubat juga. Sehingga Ibn Rajab menyatakan tidak boleh diputuskan secara yakin bahawa dosa kecil digugurkan dengan amalan-amalan sunnah. Tak boleh kita nak putuskan secara mutlak. Tak apalah, aku tak nak taubat lah, dosa kecil. Banyak mengupah orang, banyak hantar forward gambar-gambar apa semua sekali dalam WhatsApp, untuk fitnah orang tu. Asalnya dosa kecil, mungkin boleh jadi dosa besar. Kita rasa selesa. Rasa benda tu tak besar tau. Kita rasa benda tu tak besar tau. Ada orang lain pun hantar juga, kita tu forward je. Rasa tak besar dah, tak berdosa. Sedangkan benda tersebut belum pasti lagi betul. Tengok-tengok fitnah. Tuan-tuan, jadi jangan kita selesa. Tuan-tuan, dengan amalan-amalan yang kita buat, aku ni banyak duduk dalam masjid dah, banyak mengaji dah, banyak jalan kaki ke masjid, tak payah taubat. Jangan, tuan-tuan. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali, tidak boleh diputuskan secara yakin bahawa dosa kecil itu digugurkan dengan amalan tersebut. Kerana hadis-hadis yang mutlak yang menyebut tentang pengguguran dosa dengan amalan seperti mana riwayat yang sebelum ini terikat dengan syarat. Terikat dengan syaratnya tuan-tuan, yakni mestilah dengan bertaubat. Demikian juga ayat Quran yang kita baca tadi tuan-tuan, terikat juga dengan taubat. Maksudnya walaupun dosa kecil, tuan-tuan, kita kena bertaubat jugalah. Jangan kita rasa selesa walau tak apa benda kecil je. Disebabkan kita rasa benda tu kecil dah, akhirnya dia jadi dosa besar. Dosa kecil, dengan kita rasa benda tu kecil tapi kita selalu buat, akhirnya dia jadi dosa besar. Asalnya kecil je. Tak apalah, kita duduk forward, duduk mengata ke orang, apa semua sekali berita yang tak betul tu, duduk forward, benda tu rasa kecil je, dah jadi dosa besar. Akhir benda tu jadi kecil je asalnya, tapi bila lama-lama jadi menggununglah. Begitu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya itulah yang kita pegang, mengikut ahli sunnah wal jamaah, mengikut ulama-ulama muhaddis, ulama-ulama fiqh, bahawa kita kena bertaubat juga tuan-tuan. Itulah yang disebut oleh Imam Nawawi. Kemudian kata Imam Nawawi lagi di dalam kitab dia, Riyadhus Shalihin, fa in kana lis ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqil adami walaha salasatu syurut. Dan jika sekiranya maksiat tadi bainal abdi wa bainallah, hanya kita dengan Allah sahaja, antara hamba dengan Allah sahaja, dosa tadi, la tata'allaqu bihaqqil adamiyyin, tidak ada kaitannya dengan hak anak Adam. Kita duduk tengok dalam WhatsApp, duduk forward dalam WhatsApp tu tuan-tuan, itu berkait rapat dengan anak Adam tu tuan-tuan. Kita hak dengan Allah yang dia masalah sembahyang, puasa kita, zakat kita, itu hak kita dengan Allah. Kita hutang dengan manusia tuan-tuan. Kalau kita mati tuan-tuan, Nabi kata roh kita tidak diterima oleh Allah. Hutang tuan-tuan. Siapa yang berhutang tu tuan-tuan, jagalah. Kena jelaskan hutang. Sebab itulah bila kita mati tuan-tuan, maka disunatkanlah kepada ahli keluarga memberi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara mara, kepada sahabat anda, kepada muslimin muslimat yang datang ziarah ayah saya, mak saya ke, mudah-mudahan dengan doa tuan-tuan semua diampunkan ayah saya, dilepaskan ke dalam syurga. Saya adalah anak kepada
si mati ingin memaklumkan jika sekiranya ada hutang, bolehlah jumpa dengan saya ataupun mana-mana waris selepas daripada majlis pengemumian ini. Kenapa tuan? Kita istihad demikian. Sebab Nabi kata kalau kita ada hutang tuan-tuan, hutang itu adalah berkait rapat dengan anak Adam, bukannya hubungan kita dengan Allah. Tuhan tak terima roh kita, Tuhan tak terima roh kita. Sebab itulah kalau kita menagih hutang kita, itu hak kita dan kita nak selamatkan orang itu daripada diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas kita menagih hutang dia tuan-tuan, lepas tu kita pun kita halal lah. Senang cerita macam tu. Kalau kita halal tuan-tuan dia dengan Allah, kalau dia bertaubat dia dengan Allah, adapun kita dengan dia, kita dah selesai. Kita dah selesai. Bukan sikit ustaz, banyak ustaz 50,000 hutang, dia hutang dengan saya. Tak apalah. Niat macam ni aja. Ya Allah, aku maafkan segala hutang dia. Tapi kalau ada rezeki dia bayar balik, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak bayar, mudah-mudahan aku tak ada hubungan apa-apa dengan dia. Senang macam tu betul. Dia dengan Allah pula dah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan dia dah selesai dah dapat. Kemungkinan tuan-tuan kita dapat semua pahala daripada beliau. Nak tak pahala daripada beliau? Orang yang menzalimi kita, orang yang fitnah kita, orang yang berhutang dengan kita tuan-tuan, kalau kita maafkan, hari akhirat nanti tuan-tuan, Tuhan bagi pahala kepada kita kalau kita maafkan. Tapi kalau kita tak maafkan tuan-tuan, dia tetap berdosa dengan kita. Dan segala kebaikan dia dapat kepada kita pada hari kiamat. Segala kebaikan dia dapat kepada kita pada hari kiamat. Tapi kalau kita maafkan, Allah sendiri yang bagi. Hak mana kita nak? Antara Allah bagi kepada kita ataupun kita dapat pahala daripada beliau. Kita belum pasti lagi pahala di mana-mana. Dahlah dia tak sembahyang, dia tak puasa, pahala di banyak mana sangat dia nak bagi kat kita. Berbanding dengan ganjaran pahala yang Allah janjikan, yang Allah bagi kepada kita dengan sebab kita memaafkan orang. Hak mana tuan-tuan? Sudah tentu pahala dan ganjaran daripada Allah itu lebih besar berbanding dengan kita mengharapkan tuan-tuan pahala daripada beliau sebab kita tak maafkan beliau. Itu hak kita. Kalau kita tak nak maafkan dia, tuan-tuan, hak kita tu. Tapi pada hari kiamat nanti kita dapat balik dah hak kita. Tapi banyak mana hak kita dapat balik. Itu dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jika sekiranya kata Imam Nawawi, dosa tadi berkait rapat bainal abdi wa bainallahi ta'ala, di antara seorang hamba dengan seorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin, tidak ada hubung kait dengan hak anak Adam. Walaha salah satu syurut, maka baginya 3 syarat taubat. Ini yang dikatakan taubat. Taubatnya istighfar. Istighfar ni kita minta ampun. Istighfar dengan taubat lain. Istighfar kita minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, aku banyak dosa. Taubat tuan-tuan ni kena memenuhi 3 syarat. Kalau berkaitan dengan anak Adam, 4 syarat. Siapa yang tidak memenuhi 3 syarat ataupun 4 syarat yang berkaitan dengan anak Adam, taubat dia tidak sah. Istighfar ni tuan-tuan kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas sembahyang pun kita sebut astaghfirullah. Kenapa? Ada ulama tasawuf dia kata sebab kita sembahyang ni tuan-tuan paling kurang kita ni lalai. Yang pertama, rukun qauli kita. Bacaan kita mungkin tak berapa betul, tak berapa lancar, kita istighfar. Itu paling kurang tuan-tuan. Yang kedua, rukun fi'li kita. Pergerakan kita mungkin tak berapa lekat sangat. Rukun qalbi kita, hati kita tak berapa khusyuk. Paling kurang kita istighfar, paling kurang kita kali. Kata ulama tasawuf. Jadi yang pertamanya kata Imam Nawawi rahimahullah, ahaduha ayyuqalli'a anil maksiyah. Yang pertama adalah kita meninggalkan maksiat. Kita tu taubat. Mari duduk dalam masjid tuan-tuan. Tiap kali kita maghrib kita duduk dalam masjid, kuliah subuh lagi, kuliah maghrib lagi, kuliah zuhur lagi. Tapi ribut masih lagi makan. Taubat macam mana tu? Masih buat pinjaman bank lagi tuan-tuan yang bukan Islam. Taubat macam mana? Kita istighfar jadi dah.
Siapa yang masih lagi terlibat dengan dosa, tuan-tuan, dalam keadaan dia istighfar dan dia bertaubat, Tuhan tak terima taubat dia, tuan-tuan. Sebab yang pertama, kata Imam Nawawi, ai yuqalli'a 'anil maksiat, hendaklah dia meninggalkan maksiat. Ada. Maksudnya tuan-tuan, kita iktiraf kita ni berdosa. Kita beriktiraf kita ni berdosa. Seperti mana Nabi Adam alaihissalam, dia iktiraf dia berdosa kan? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dia mengaku dia berdosa. Mengaku dia berdosa. Dia dah tidak ada dosa, dia beriktiraf. Paling kurang kita iktiraf, tuan-tuan, kita berdosa. Dan selain daripada kita meninggalkan dosa, hendaklah kita mengiktiraf bahawa kita berdosa. Kita ni banyak dosa, kita ni buat dosa, tuan-tuan. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Itu mengiktiraf dosa. Wa illam taghfir lana, kalaulah Engkau tidak merahmati kami. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, selepas minta ampun, mengiktiraf akan dosa, barulah minta rahmat. Kita hari ini banyak minta rahmat. Ya Allah, hilangkanlah wabak COVID ni. Ya Allah, mudahkanlah urusan aku ni sakit, ayah sakit. Tapi kita, tuan-tuan, masih lagi bergelumang dengan dosa, masih lagi terlibat dengan dosa. Dulu pergi rumah, buat sembahyang hajat sikit, kenapa? Ayah sakit, penuh sakit. Ada. Patutnya kita istighfar dulu, tuan-tuan, kepada Allah. Hari ini, tuan-tuan, manusia hari ini, kita rakyat Malaysia, kita istiharkan, kita kena buat sembahyang sunat taubat ramai-ramai. Ada. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi rahmat kepada kita, nak angkat COVID. Sebab banyak sangatnya, tuan-tuan, kes-kes yang berlaku dalam masyarakat kita, kes rasuah tiap-tiap hari didedahkan di dalam media masa. Bagaimana sepadan kita, sampai ke sepadan kita pun boleh-boleh, tuan-tuan. Kesnya ada dah tu. Buat-buat tentera ke polis yang terima rasuah, yang terima apa, penyelundupan, tuan-tuan. Dah. Tanah dekat Raub tu, tuan-tuan, dicerobohi oleh toke-toke besar. Mak kena tangkapnya dua orang maimah aja yang cari masnya. Dengan jentolak sekali. Maimah tu ada jentolak ke, tuan? Toke-toke besar tu semua, tuan-tuan. Habis harta rakyat kita, tuan-tuan. Tanah rizal Melayu kita, tuan-tuan, diterokoki cari mak. Baru dapat kesal, jabat tanah baru dapat kesal. Siapa di belakang? Hari ini yang tangkap tu, tuan-tuan, yang menerima rasuah orang Melayu kita. Siapa yang bagi rasuah? Berat kita hari ini, tuan-tuan. Musafir tak selesai lagi kita, tuan-tuan. Ada banyaknya kes, tuan-tuan. Jadi yang pertama, meninggalkan maksiat, yakni iktiraf akan dosa-dosa. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tak mengampuni kami, barulah kita minta rahmat. Wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, masuklah kami di kalangan orang-orang Yahudi. Jadi akhir sekali, tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Saya nak cerita, tuan-tuan, satu kisah yang berlaku kepada seorang hamba Allah masa saya bertugas di Tanah Suci Mekah, di Hospital Darul Haji. Selepas daripada dia sampai saja ke Mekah, lebih kurang seminggu sebelum sampai ke Mekah, waktu wukuf terus tak sedar lagi. 10 hari sebelum wukuf terus tak sampai, tak sedar lagi. Bila tak sedar, hantar ke hospital tempat kami bertugas. Tapi, tuan-tuan, ya Allah, kuatnya tenaga dia, tuan-tuan. Terpaksa nurse, doktor, tuan-tuan, pekerja, ikat tangan dia, ikat kaki dia atas kaki, pakai pempoh 24 jam. Dan terpaksa doktor cocok untuk dia punya pengsan. Itulah cara, tuan-tuan, bagi orang yang sama ada orang yang saka ke, orang yang sakit histeria ke, apa semua sekali, cocok lah. Itu penyelesaian doktor, cocok. Ada. Kita ni bolehlah baca-baca doa sikit-sikit. Ada. Sekadar yang kita mampu. Cocok. Ada. Bila waktu wukuf tu, tuan-tuan, duduk di atas kursi dia tu, tuan-tuan, di atas kaki, diikat kaki, diikat dia punya tangan. Nah, saya pergi jumpa dengan dia, pakcik, kita nak wukuf ni, pakcik. Pakcik sedar ke tak, pakcik? Nah, kita turun ambil gudung tu, dia ambil spray, sembuh muka. Sembuh muka, sembuh tangan. Tak sempat nak gosok-gosok dah, tuan-tuan. Berpuluh-puluh orang tu, pensiap, tuan-tuan, waktu wukuf.
Pengsan nak wukuf. Kalau dia tak sedar ketika itu, tuan-tuan, sembahyang tu lain cerita. Sembahyang dia dengan Allah. Kita nak supaya dia sedar waktu wukuf. Sebab sikit lagi pukul 2, tuan-tuan. Wukuf 12.30. Pukul 1, pukul 2 kita akan bawa balik dah ke Mekah. Tak boleh duduk dalam dekat Mekah, dekat Arafah tu, tuan-tuan. Kalaulah dia pengsan ketika itu, tuan-tuan, tak sedar, tak dapat ibadah haji. Ramai yang pengsan, tuan-tuan, tak dapat ibadah haji. Tahun saya bertugas tu 5 orang yang pengsan tak dapat ibadah haji. Yang peliknya, lepas daripada wukuf sedar, waktu wukuf tu tak sedar. Kita kejut pakcik dia pengsan, ambil wudu untuk dia sembahyang tu. Kita tak boleh nak kontrol dah. Kita beritahu kita nak sembahyang ni, sembahyang zuhur, sembahyang asar, jamak sekali. Ada tak sedar dah. Ada. Tetapi yang peliknya, selepas hari tasyrik aja, tuan-tuan, tasyrik 11, 12 dan 13, masuk aja hari yang ke-14, tengok tuan-tuan, dia sedar. Dia minta pukul ikatan kaki dan tangan dia. Sedar ketika itu. Jadi kita pun tak pukul dah lagi. Ingat pun dia mengganak, tuan-tuan. Dia penuh, dia tendang dia punya doktor, tuan-tuan, terjatuh doktor. Lepas tu doktor ikat kaki dia, berapa hari dia ikat kaki tangan dia, tuan-tuan. Dah, kita tak ikat. Kebetulan waktu tu isteri dia datang, anak saudara dia datang. Dia datang 3 orang ke Mekah. Dia pun marah kat kita. Kenapa buat ayah dia ni, buat suami dia ni macam binatang, ikat dekat katil. Jadi kita ceritalah, abang ni mempunyai tenaga yang luar biasa. Tenaga yang luar biasa. Dan hari ini baru dia sedar. Maknanya hampir, tuan-tuan, 15 hari dia tidak sedar. Kita cerita kepada suami isteri dia. Dan saya pun katalah kepada isteri dia, jangan cakap pula hari ni baru muncul ni, sebab apa? Nah, sebelum ni tak pernah muncul. Dia boleh cakap, dia kata, Ustaz, saya datang ke sini bukan nak jaga suami, tapi nak buat ibadah, nak buat ibadah haji. Ustaz, daripada mula-mula sampai tu dia pengsan, tuan-tuan, hari ni barulah dia datang, lepas daripada wukuf, dengan alasan kerana nak buat ibadah haji. Tak ziarah suami dia, tak tahu cerita suami dia macam mana. Tapi sebelum daripada tu, tuan-tuan, saya sempat tanya abang, saya tak tanya abang, kenapa abang ni pengsan? Abang tak sedar lagi. Abang tu panggil mo. Dia kata, aku bela anak harimau. Astagfirullahaladzim, pakcik, abang istighfarlah pada Allah. Saya ingat abang ni dah mati dah. Istighfar kau, dia yang jaga aku. Dia jaga aku, tengoklah. Syarat taubat yang pertama pun tak lulus dah. Tidak mengiktiraf bahawa kita berdosa, kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, pakcik, abang istighfarlah. Saya ingat pakcik dah mati dah, abang dah mati dah, istighfar. Allah Maha Penyayang. Istighfarlah, pakcik tak sedar ni, hampir 15 hari ni. Hari ni hari 14 Zulhijjah dah. Hari ni baru pakcik sedar. Tapi tu pakcik kata, anak harimau tu jaga pakcik. Kenapa yang pakcik tu panggil mok waktu malam? Dia pun senyap. Dia kata benda tu nak terekam aku je. Sebelum ni dekat Malaysia tak ada apa je. Ni kata kat Mekah. Siapa yang bawa ajaran sesat, siapa yang tuan-tuan yang ada saka dan seumpamanya sampai kat Mekah, Allah akan tunjuk, tuan-tuan. Tak sedar dia, tuan-tuan. Jadi panas dia, tuan-tuan, ketika ni. Jadi kita minta istighfar pada dia. Dia tak iktiraf. Lepas tu kita pupujuklah isteri dia. Kak, saya nak tanya Kak, daripada hati Kak sendiri ni, kenapa Kak suami Kak jadi macam ni? Dia kata jadi apa? Apa benda yang pelik ni? Saya pun cerita lah. Sepanjang kita jaga dia tu, hari ni baru dia sedar. Barulah dia cerita, tuan-tuan. Memang dia ni ada saka, dia ada bela anak harimau. Sebab itulah kami ni bila balik ke kampung, kami tak nak tidur di rumah mak ayah dia. Rumah mak ayah dia tu bersih je, ladang semua bersih, tak ada orang kacau. Anak-anak pun tak nak tidur di rumah mak ayah dia. Sebab ada macam lembaga. Dah tak tahu benda tu, kenapa tak pujuk suami supaya lepas benda tersebut, saka tersebut, belahan tersebut. Dia kata benda tu jaga harta dia, jaga diri dia, jaga anak-anak dia, isteri dia, anak-anak dia daripada orang kacau. Tak tahu tak.
ibadat haji dia tidak sah, dan ditakdirkan dia matilah sekarang ni, mati dalam keadaan syirik pada Allah. Saya dah minta dia supaya bertaubat, dia menyesal, tapi dia tak nak bertaubat dan menyesal. Barulah isteri dia tu tuan-tuan faham keadaan. Jadi sedih dia. Saya kata kalaulah abang tidak bertaubat, suami kakak tidak bertaubat, mati sekarang ni, mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik pada Allah, walaupun datang mengerjakan ibadah haji. Yang kedua, saka ni akan berpindah pula kepada anak kakak. Anak kakaknya ada bersama akak sekarang akan berpindah. Oh, ketika itu dia menangis, Ustaz tolonglah buang Ustaz. Saya kata saya seribu, saya tak pandang. Balik ke Malaysia nanti, pergilah cari Harundin kau, cari siapa-siapa kau untuk lepaskan benda tersebut. Lepas tu kita pun tak tahu lah cerita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak cerita yang ada di antara manusia ni tuan-tuan, yang tidak mengiktiraf akan dosa yang dia lakukan. Sebab itulah Nabi Adam AS, dia terlebih dahulu sebelum dia minta rahmat daripada Allah, dia minta ampun. Kalau ikut cerita tuan-tuan, 40 hari 40 malam dia bertaubat pada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Itu taubat dia tu. Meninggalkan dosa dan mengiktirafkan dosa-dosa kita. Kalau kau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, barulah minta rahmat. Selepas Allah minta ampun, barulah minta rahmat. Lanakunanna minal khasirin. Nascaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Kalau ikut cerita tuan-tuan, 40 hari 40 malam dia berdoa dan bertaubat dengan taubat bersama. Sehinggalah Jibril AS ni datang jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, kata kesian kepada hamba-Mu Adam AS, setiap detik dan saat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepadamu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, ya, aku maha mendengar, aku maha melihat, aku maha mengasihi akan hamba-hamba-Ku. Tetapi aku seronok sangat apabila hamba-hamba-Ku meminta ampun kepada Aku, mengiktirafkan dosa-dosanya, kemudian minta ampun daripada Aku dan minta rahmat daripada Aku. Kalau boleh setiap detik dan saat, aku nak hamba-hamba-Ku sentiasa beristighfar, memohon ampun dan minta rahmat daripada Aku. Tengoklah tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan bukan nak memperkenankan, bukan kerana tak nak memperkenankan, tetapi Allah sangat seronok. Sebab itulah ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa bahawa Allah ni jauh dengan kita. Sebenarnya itulah saat di mana kita paling hampir dengan Allah, sebab kita sangat mengharapkan bantuan daripada Allah. Kita berdoa siang dan malam kepada Allah. Bukan bermakna Allah jauh daripada kita. Kenapalah Tuhan tak perkenankan lagi? Sebab Tuhan tahu tuan-tuan, kalau Tuhan perkenankan kita, selepas itu kita tak berdoa dah. Kita tidak mengharap dah kepada Allah. Waktu itulah kita rasakan bahawa kita paling hampir dengan Allah. Di situlah kita rasakan kemanisan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat ketika mana kita sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila cukup 40 hari, maka malaikat Jibril pun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa dengan Adam, beritahu kepada beliau bahawa aku telah mengampunkan akan dosa-dosa dia dan memberi rahmat. Dan yang dia dapat jumpa isteri dia, tahu dia. Jibril pun turunlah beritahu kepada Adam. Oh, seronok bukan main tuan-tuan Adam ketika itu. Sebab itulah tempat tersebut namanya Arafah. Arafah ni adalah pengiktirafan dosa. Sebab soalan yang pertama yang Jibril AS tanya kepada Adam, hal arafta dzunubaka, adakah kau telah mengiktiraf dosa-dosa kamu? Kamu dah tahu dalam kamu ni berdosa. Dia kata araf tu. Maka tempat tersebut namanya Arafah. Jadi Arafah ni adalah tempat di mana kita tuan-tuan mengakui kita ni berdosa. Kita meminta ampun dengan Allah. Jadi syarat yang pertama kita kena pegang dulu syarat di mana kita bila kita berdosa, kita minta ampun dengan Allah, kita mengiktiraf bahawa kita ni banyak dosa kepada Allah. Jangan kita rasa bahawa amalan kita tadi tak ada apa-apa, hatta dosa kecil sekalipun. Jadi sekadar itulah qul hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kita jangan bagi